Perkongsian pengalaman penggunaan FB Live sebagai medium DPR. Kita dengarkan ucapan daripada Encik Abdul Razak bin Abu Bakar, Guru Besar SK Bandar Tinam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang memimpin program perkongsian amalan baik kita pada petang ini. Yang berusaha sahabat saya Puan Haja Zalilah binti Muhammad Tahir, Pengetua SMK Bandar Tinam, Barisan GPK SMK Bandar Tinam dan GPK SK Bandar Tinam. Cikgu Adha bin Dayam, Guru Cemerlang SK Bandar Tinam, dan Cikgu Ashraf bin Naim yang bertindak sebagai fasilitator kita pada petang ini, yang akan berkongsi ilmu, kepakaran serta pengalaman mereka menggunakan FB Live sebagai salah satu medium dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru SMK Bandar Tinam dan SK Bandar Tinam serta semua yang mengikuti program kita secara live petang ini. Terlebih dahulu, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul pada petang ini walaupun dalam situasi yang amat berbeza. Inilah perubahan yang perlu kita lalui. Kita tidak boleh menjadikan setiap ujian sebagai penghalang untuk kita terus berusaha melaksanakan agenda pendidikan. Hadirin dan hadirat dan rakan-rakan guru sekalian, pandemik COVID-19 yang melanda memberi kesan yang amat dahsyat dan memberi kesan yang amat teruk kepada semua sektor, termasuklah sektor pendidikan. Banyak urusan yang penting dalam kalender pendidikan negara, termasuklah dalam urusan pengajaran dan pembelajaran. Landscape pendidikan berubah sama sekali. KPM sentiasa berusaha mencari jalan untuk menyelesaikan urusan pendidikan yang terkesan akibat pandemik ini. Pihak KPM telah mengambil pendekatan dengan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu PDPR, dengan harapan proses pengajaran dan pembelajaran dapat diteruskan. Garis panduan pelaksanaannya telah pun dikeluarkan dengan mencadangkan pelbagai strategi, kaedah serta medium yang boleh digunakan mengikut kesesuaian guru. Dan yang terkini, pihak KPM telah mengeluarkan satu lagi panduan pelaksanaan PDPR, iaitu PDPR 2.0 yang telah ditambah baik pelaksanaannya berdasarkan respon dan kaji selidik pelaksanaan PDPR tahun lepas. Rakan-rakan guru sekalian, pada saya inilah waktu yang paling sesuai untuk guru-guru meningkatkan daya kreativiti dan inovasi dalam pemilihan kaedah, pendekatan serta medium yang terbaik untuk memastikan kualiti dan keberkesanan PDPR berjalan dengan baik. Amalan baik dalam melaksanakan proses PDPR berkesan perlu dikongsi bersama. Guru-guru perlu melapatkan saf, tingkatkan kerjasama serta bersedia menerima perubahan. Jangan jadikan pandemik ini sebagai batu penghalang untuk kita tunaikan kewajipan kita. Rakan-rakan guru sekalian, sehubungan dengan situasi yang kita lalui ini, maka SMK Bandar Tinam dan SK Bandar Tinam telah mengambil inisiatif untuk berkolaborasi dalam usaha membantu guru di kedua-dua buah sekolah bagi memantapkan kualiti penyampaian dan bimbingan ketika melaksanakan PDPR. Di sini saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak SMK Bandar Tinam yang diterajui oleh Puan Haja Zalilah atas usaha sama ini. Dan semoga perkongsian amalan baik yang disampaikan oleh Cikgu Ataha dan Cikgu Ashraf ini akan sedikit sebanyak diharapkan dapat memberikan impak positif kepada guru-guru dalam melaksanakan PDPR yang lebih berkesan. Akhir sekali,
Saya sangat berharap semoga kerjasama serta hubungan akrab antara kedua-dua sekolah akan terus terjalin demi kecemerlangan bersama. Salam hormat daripada saya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi ucapan daripada Tuan Guru Besar. Seterusnya kita dengar bersama-sama ucapan daripada Puan Haja Zalilah binti Muhammad Tahir, Pengetua SMK Bandar Tinam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengurusi majlis yang memimpin majlis pada petang ini, yang berusaha Tuan Abdul Razak bin Abu Bakar, Guru Besar SK Bandar Tinam, Cikgu Ataha, Guru Cemerlang SK Tinam, selaku penceramah dan fasilitator pada LDP pada petang ini, barisan pentadbir SMK Bandar Tinam dan juga SK Bandar Tinam, barisan guru-guru SMK Bandar Tinam dan juga guru-guru SK Bandar Tinam dan rakan-rakan guru yang mengikuti program pada petang ini. Pandemik COVID-19 telah membuka gerbang pembelajaran dan pengajaran dalam norma baru, sekaligus membantu mempercepatkan gelombang ketiga Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dalam dunia ICT dan era revolusi IR 4.0. Justru itu, pihak sekolah SMK Bandar Tinam mengambil inisiatif untuk membantu semua warga guru SMK Bandar Tinam dan SK Bandar Tinam serta guru-guru lainnya untuk menyediakan kepelbagaian teknik pengajaran dan pembelajaran secara maya kepada murid-murid. Alhamdulillah, dengan persetujuan dari sahabat saya, Tuan Abdul Razak bin Abu Bakar, Guru Besar SK Bandar Tinam, untuk sama-sama berkolaborasi dalam melaksanakan program LDP pada petang ini. Saya yakin program pada petang ini dapat membantu guru-guru melaksanakan PDPR yang lebih menarik, bermakna dan memberi impak kepada murid-murid walaupun tanpa bersemuka. Akhir sekali, terima kasih saya kepada semua pihak dan jalinan kedua-dua buah sekolah sentiasa terjalin baik demi keselamatan murid-murid. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ucapan Puan Haja Zalilah binti Muhammad Tahir, Pengetua SMK Bandar Tinam. Sebelum kita memulakan LDP kita pada hari ini, mari kita dengar testimoni sebagai pembuka kata oleh Cikgu Muhammad Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih Cikgu Ataha di atas peluang untuk berkongsi pengalaman saya dalam melaksanakan PDPR dengan menggunakan platform FB Live. Pengalaman yang saya lalui setakat ini baru 2 kali kita dah buat FB Live. Ia satu pengalaman yang menarik. Bila kita buat tu, ia sangat memudahkan ibu bapa kerana kita dah share link dalam grup kelas. Kemudian ibu bapa hanya tiba masa dia klik dan dia boleh boleh lihat, dan juga dalam masa yang sama dia ada remind tu, kemudian dia pilih untuk interest untuk join. Jadi so remind dia dapat peringatan lah untuk adakan kelas, untuk join kelas. Pengalaman itu sangat baik dan ia terutama sekali macam saya ada kelas yang banyak. Contoh kalau muzik saya mengajar darjah 6 contohnya, semua kelas darjah 6 saya ajar, dan ada beberapa kelas lagi saya ajar dengan banyak kelas. Jadi agak mustahil lah untuk saya mengajar satu-satu kelas.
Jadi dengan penggunaan tapak FB Live ni, sudah tentulah dia memudahkan bukan sahaja saya, malah dia memberikan kesamaan ataupun standard yang sama pada semua murid dalam setiap kelas. Ia satu platform yang sangat baik lah. Namun itu dia tetap ada kekurangan dia dari segi bagaimana interaksi kita dengan murid. Kerana kita tak dapat guna macam Google Meet, tetapi dalam masa yang sama sekurang-kurangnya satu platform yang sangat baik untuk kita gunakan. Jadi insyaAllah lah saya akan teruskan dengan platform ini. Terima kasih Cikgu Atta sebab dia beri banyak inspirasi kepada saya untuk meneruskan insyaAllah. Itu sahaja Cikgu Atta, kembali kepada Cikgu Atta. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Muhammad Firdaus. Baik, bagaimana kita bermula? Pada 18 hari bulan 3 2020, Bersatu Malaysia telah mengalami PKP. Jadi saya terfikir bagaimana dengan murid-murid yang ingin menghadapi UPSR waktu ketika itu. Waktu tu UPSR pun belum masuk lagi. Jadi saya terfikir apakah kaedah paling cepat dan paling mudah. Jadi saya ternampak ada orang membuat jualan melalui FB Live. Di sinilah bermulanya segalanya. 2 hari kemudian FB Live pun telah dijalankan untuk kali pertama, di mana percubaan itu ialah saya melakukan FB Live PDPC Science dengan tajuk Mengawal Pembeli Ubah. Selepas itu telah berlangsunglah 7 kali FB Live, walaupun pada waktu itu istilah PDPR pun belum ada lagi. Saya juga telah membuat kajian tindakan berdasarkan pengalaman ini, namun hanya mendapat top 5 di peringkat daerah. Saya tewas di peringkat tersebut. Tetapi di sini saya ingin berkongsi juga data yang diperolehi. Melalui Google Classroom, 32% murid terlibat. Melalui Facebook Live, 89%. Ini bermakna beza di antara Facebook Live dan Google Classroom ialah menjangkau sehingga 57% kenaikan. Okey, kenapa kita pilih gunakan Facebook Live? Kerana kebanyakan telco ada pakej data percuma untuk Facebook. Contohnya seperti Digi, Hotlink, Red One, Celcom dan juga U Mobile. Jadi dapat menjimatkan data ibu bapa. Selain daripada itu, kelebihan dan kekurangan menggunakan FB Live, kelebihannya ialah easy access. Senang kita nak masuk, data yang digunakan lebih rendah, malah ia mesra pengguna. Tetapi kekurangannya ialah time delay, di mana masa melebihi 7 saat dan tidak nampak wajah student. Manakala kawalan kehadiran sukar dibuat, tetapi kita boleh menggunakan WhatsApp untuk mendapatkan pula dia punya kehadiran. Baik, berikut ialah kaedah PDPR menggunakan FB Live. Apabila menggunakan handphone, kita boleh menggunakan kamera belakang dan kamera depan. Saya akan terangkan satu persatu. Manakala menggunakan komputer, kita boleh secara terus share screen dan share windows. Saya akan tunjukkan selepas ini. Baik, dengan menggunakan handphone di kamera belakang, kita boleh membuat paparan PowerPoint ataupun Microsoft Office, mana-mana Microsoft Office, seperti yang saya tunjukkan dalam gambar rajah di sebelah kiri saya, iaitu memakai baju hijau tu. Itu ialah menggunakan kamera belakang. Paparan yang pertama ni menggunakan LCD. Okey, jadi kita boleh tengok contohnya macam mana. Itu ialah contoh paparan kalau kita mengadakan FB Live. Baik, seterusnya kamera belakang juga kita ambil secara terus ke laptop. Di dalam contoh ni saya menggunakan kotak yang ditebuk, ada kotak tebuk kat atas. Dekat kotak ni saya akan letakkan handphone kita dan ambil terus gambar daripada laptop ataupun tablet di bawahnya, dan hasilnya seperti di dalam video di sebelah kanan. Itu jadi kita boleh nampak secara terus, diambil secara terus. Seterusnya menggunakan kamera belakang juga, ambil secara terus ke laptop, tetapi kita menggunakan tripod. Di mana tripod tu memegang handphone dan handphone tu kita halakan secara terus ke laptop dan paparannya seperti sebelah kanan. Macam itulah hasil dia. Yang ini ialah untuk subjek tasawur Islam. Okey, seterusnya kamera belakang juga kita boleh gunakan untuk pengajaran di papan putih. Kita boleh tulis kat papan putih. Tulisan tak terbalik sebab menggunakan kamera belakang. Jadi contoh video di dalam PDPR ialah seperti di video di sebelah kanan.
Macam tu kita tayangkan dekat papan putih. Okey, seterusnya. Ini dengan menggunakan kamera handphone di hadapan pula. Kita boleh membuat demonstrasi macam yang ditunjukkan dalam ni, ialah demonstrasi untuk kelas RBT di mana kita perlu memasak. Jadi contoh rakamannya ialah seperti di dalam tayangan di sebelah kanan. Okey. Jadi macam tu. Okey, dia lebih widescreen, jadi kita nampak lebih luas pandangannya. Okey, ini ialah contoh dia. Okey, seterusnya ialah menggunakan kamera hadapan juga. Kita boleh membuat eksperimen ataupun membuat uji kaji. Di dalam contoh yang diberikan ini, di dalam video yang ditunjukkan, ini ialah eksperimen sains di mana tajuk cahaya, iaitu cahaya bergerak lurus. Saya tunjukkan. Kita boleh berbual terus dengan murid sebab menggunakan kamera hadapan. Okey. Baik, seterusnya membuat pengajaran biasa tetapi ada ABM yang dicetak. Bila menggunakan kamera hadapan, kita perlu mencetak secara terbalik kerana dia ada mirroring screen. Jadi dia terbalik. Jadi bahan cetakan ABM tu perlu dicetak terbalik dan murid dapat melihat depan, melihat betul. Tapi sebenarnya cetakan itu terbalik. Dalam contoh ni ialah gambar planet, tetapi sebenarnya tulisan-tulisan tu terbalik lah. Murid nampak betul tulisan tersebut. Alright, seterusnya bual bicara secara terus. Yang ini ialah dengan menggunakan komputer pula. Kita boleh bual bicara secara terus. Okey, jadi murid berbual dengan kita bercakap, kita boleh terangkan sesuatu tetapi tanpa menggunakan bahan apa-apa. Kita hanya terangkan sahaja kepada murid. Ini contohnya lah. Saya bercakap dan murid dengar dan murid memberi komen di ruangan komen. Okey, seterusnya dengan menggunakan komputer, kita boleh share screen tetapi nampak muka cikgu dekat sini. Nampak muka cikgu kita dan kita boleh nampak juga paparannya. Kalau gunakan share screen, kita boleh tunjukkan kita punya muka dan juga kita boleh tunjukkan paparan dekat laptop kita. Ini contoh PDPR yang menggunakan share screen. Okey, next. Ini ialah share windows full presentation. Kita tak ada gambar kita. Yang di dalam video ni ialah Cikgu Ashraf sedang adalah video yang telah direkod. Jadi murid dapat melihat recording video tersebut secara terus. Dia full presentation, full face, full screen. Tak nampak muka cikgu lah. Macam tu contoh dia. Kita nampak, kita tengok cikgu tayangan video boleh, tayangan PowerPoint boleh. Baik. Seterusnya, ini adalah contoh-contoh FB lain. Yang lain, FB Live yang lain. Yang mula-mula tu ialah Cikgu Firdaus tengah menyampaikan pengajaran untuk subjek muzik. Okey, seterusnya Cikgu Azam, dia adalah kaunselor Sekolah Kebangsaan Bandar Tinam, sedang memberi motivasi kepada pelajar tentang permulaan sekolah. Okey. Yang seterusnya ialah majlis transisi yang telah diadakan untuk murid tahun 1 pada awal tahun hari itu 20 hari bulan, di mana kita menjadikan majlis secara maya menggunakan FB Live. Dan akhir sekali ialah subjek tasawur Islam yang dijalankan oleh Ustazah Julia bersama dengan pelajarnya dengan menggunakan FB Live. Dia menggunakan dua cara iaitu paparan pada wajah dan juga paparan kepada komputer. Baik, seterusnya tutorial mudah untuk membuat FB Live. Baik, saya akan terangkan satu persatu. Tutorial mudah membuat FB Live di FB page atau di FB personal. Okey, mula-mula kita tekan create post kat sini. Kemudian dia akan muncul live video. Tekan dekat live video tu. Tekan button live video. Tekan live video. Okey, kemudian kita akan muncul kat sini description. Kita kena klik pada description tersebut.
tekan description. Okey, dekat description ni lah di mana kita perlu typekan tajuk PDPR Lepas kita. itu, edit klik description untuk membuat tajuk FB Live anda. Okey. Lepas tu kita pun bolehlah Kemudian, tekan start live video. Dalam proses untuk live, kita tunggu sekejap. Telah berjaya. Itu saja cara Ini pula untuk ialah membuatkan contoh FB Live untuk membuat live yang video telah menggunakan diadakan. handphone ya. Selamat mencuba. Okey. Seterusnya, Mudah membuat. Assalamualaikum. okey, yang ini ialah tutorial menggunakan FB Live gunakan komputer. Baik, ini ialah tutorial nak buat FB Live dengan menggunakan komputer. Mula-mula sekali, kita terus je ke live tekan. Okey, tekan dekat ruangan kita nak buat status tu, video langsung tu. Okey, kita dengarkan Baik, selepas kita tekan dekat situ, nanti dia akan keluar option first use camera. Use camera ni kita boleh gunakan sekiranya kita nak secara terus. Kita nak gunakan kamera terus, kita boleh nampak muka kita sahaja. Okey. Dan tak ada apa-apa apps yang kita gunakan. Kita tak ada gunakan program apa-apa, kita boleh terus guna use camera. Tapi kalau misalnya kita nak share screen, boleh juga. Yang pertama ialah gunakan your entire screen. Your entire screen ni nampak semua apa kat screen kita tu. Jadi kita boleh tayangkan untuk PowerPoint ataupun kita boleh tayangkan Words dan juga kamera kita ada sekali. Jadi para penonton akan nampak kita punya muka dan juga kita punya show. Ataupun kita boleh gunakan application Windows. Kat sini kita boleh pilihlah Words ke, PowerPoint ke atau apa-apa lain lah, ataupun gambar-gambar je pun boleh. Tapi tak nampak muka kita langsung. Yang nampak muka kita, nampak kita punya show kita sahaja dan juga suara kita. Lepas tu kita pilih salah satu. Contoh kat sini saya pilih kajian tindakan ni. Okay, kita tekan start share. Jadi kita akan share lah benda ni. Kita akan nampak dekat kita punya screen. Kita akan nampak kat screen kita nanti. Lepas tu kita kembali semula ke FB page kita tadi. Okay, dia kita pilih FB page kita tadi. Dan kita boleh start tekan kat sini untuk bersiaran langsung. Maka live lah maksudnya. Kita dah mulakan live kita. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Okey, ini ialah pula di antara tools-toolsnya. Saya tak berapa mahir benda ni, tetapi tools ni adalah untuk menambah baik Facebook Live kita. Ni kalau yang ini yang ditayangkan ni ialah Facebook Live Producer. Maksudnya kita gunakan direct stream menggunakan Facebook Live Producer, tak gunakan tools tambahan. Yang ini menggunakan StreamYard, di mana kita boleh jemput orang lain untuk bersama-sama dengan kita. Okey. Yang ini dia terhad sedikit. Yang ini pula OBS. OBS ni dia agak complicated, tetapi dia lebih canggih lah. Dan kita perlu install benda ni di dalam komputer. Dan komputer tu perlu kira strong dan juga kita perlukan connection internet yang lebih kuat. Ini perbandingan di antara OBS dengan StreamYard. Banyak tools yang lain, tetapi inilah tools yang popular untuk penggunaan streaming. Okey. Di antaranya kalau setup tu medium, OBS dia dalam kategori medium, manakala StreamYard dia lebih mudah. Intensity, kekuatan PC, OBS kita perlu PC yang bagus. StreamYard tak perlu sangat. Lepas tu fungsi teks dengan logo, kalau OBS banyak, StreamYard sikit. Tetamu, kita nak jemput tu agak sukar. Tetapi kalau gunakan StreamYard, dia lebih mudah. Layout ataupun overlay, belakang ke, nak gunakan screen, green screen ke, OBS ada banyak pilihan. Tapi StreamYard agak limited. Manakala untuk OBS, dia susah nak gunakan. Okay, agak sukar untuk gunakan, dia perlukan kemahiran. Tetapi sekiranya berminat, dia lebih mudah lah. Tapi StreamYard dia senang sebab kita hanya bagi link, klik dan dapat masuk. Okey, itu sahaja. Jadi sebelum kita mengakhiri FB Live kita ataupun PDPR perkongsian kita pada hari ini, mari kita dengar testimoni daripada Ghazani Insyirah Hidni binti Hairul Azwan daripada kelas 4 Mushtari.
Nama saya Desani Insyirah Hidini binti Harun Azwan. Saya baru saja berpindah ke SK Bandar Tinam. Walaupun PKP, saya tidak menyangka dapat belajar bersama rakan-rakan melalui FB Live di Facebook rasmi SK Bandar Tinam. Melalui pembelajaran cara ini, saya tidak ketinggalan setiap mata pelajaran yang diajar kerana dapat menonton berulang kali. Jika saya tidak faham, saya dapat bertanya secara langsung melalui ruangan komen yang disediakan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang bertungkus lumus mengajar saya dan rakan-rakan sepanjang PKP ini. Semoga pembelajaran melalui FB Live ini diteruskan. Terima kasih. You memang sangat cute, so being so cute. You buat I halu. Bye. Baik, sekian, terima kasih. Semoga perkongsian kita pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.